Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati sahabat-sahabat ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih dalam menyampaikan ilmu yang dimiliki serta sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam forum semua. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyampaikan forum pada hari ini. Saya, Wan Muhammad Rizki dan Wan Muhammad Azmi akan bersama-sama ahli panel untuk mempromosikan forum kita pada hari ini, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu topik kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini adalah sumbang mahram. Topik forum kita berkisarkan sumbang mahram. Sumbang mahram atau incest ialah kegiatan seks antara ahli-ahli keluarga yang rapat. Ia merupakan suatu pantang larang dalam kebanyakan kebudayaan, baik pada masa lampau maupun pada masa kini, termasuk juga pada dalam kebudayaan yang lebih permisif terhadap perkara-perkara seks yang lain. Umpamanya masyarakat Marquesas Polinesia, Perancis, sebelum dipengaruhi oleh dunia barat, membenarkan keseksualan kanak-kanak dan penguji kajian, tetapi tidak membenarkan sumbang mahram. Sumbang mahram boleh berlaku antara saudara yang sama jantina maupun berlainan jantina. Ia juga boleh berlaku antara saudara kandung, ibu bapa dengan anak-anaknya, serta antara saudara-saudara dewasa. Lalu firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 23, maksudnya, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudari ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara yang perempuan, dan saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri kamu telah dicampuri. Tetapi kalau kamu belum dicampuri kurungan isteri kamu itu, maka tiadalah salah kamu, dan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharapkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali, kecuali yang berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Terlalu asyik saya berbicara tentang sejarah sumbang mahram ini sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang mempunyai banyak pengalaman dalam membantah aktiviti sumbang mahram ini serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik pembincangan, kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita yang merupakan anak jati Pahang dan juga anak jati Terengganu. Di sebelah kanan saya merupakan saudara Syamil Arif. Di sebelah kiri saya merupakan saudara Khairul Azwan. Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang sumbang mahram pada zaman ini. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua, nampak Nur di situ.
mungkin baru selesai menunaikan solat sunat duha. Di sebelah kiri saya iaitu saudara Khairul. Selamat datang, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Saudara pengerusi, datang ke sini penuh harapan ilmu yang mahu dikongsi. Ya, sudah pasti Khairul. Topik bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Kembali kita kepada topik forum kita, iaitu isu sumbang mahram pada masa kini. Sidang hadirin, pengurus yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Syamil. Berkaitan soalan, apakah perkembangan isu sumbang mahram di negara kita? Silakan saudara. Terima kasih saudara penonton majlis yang dihormati ahli-ahli panel sekalian dan sidang hadirin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Menteri Siti Zailah Muhammad Yusof pernah berkata, kerajaan sedang berusaha mendidik pelajar sekolah mengenai jenayah seksual. Mengikut berita yang dikeluarkan baru-baru ini, sebanyak 17,021 kes jenayah seksual kanak-kanak direkodkan setakat paruh pertama 2020. Kes jenayah hal ini dipetik dari kata-kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zailah Muhammad Yusof yang melaporkan statistik polis setakat 30 Jun 2020. Kerutuhan moral dan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak ada nilai peribadi yang baik. Wawasan negara untuk melahirkan masyarakat penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani tidak kesampaian sekiranya anak-anak yang tidak berdosa menjadi bahan cemuhan dan hinaan masyarakat. Ahli keluarga sepatutnya melindungi yang lemah, bukannya menganiaya mereka dengan perbuatan yang tidak bermoral seperti sumbang mahram. Keadaan ini perlu diambil serius oleh pihak agamawan dalam usaha mendidik masyarakat tentang bahaya aktiviti sumbang mahram. Terima kasih saudara Syamil. Saya juga dapat merasakan bahawa isu ini ialah isu sensitif yang telah menyalahi tuntutan agama dan tata susila budaya timur dalam masyarakat Malaysia. Apatah lagi perlakuan yang menyalahi tabi'i manusia. Ahli panel kedua iaitu saudara Khairul, adakah wujud usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengekang isu sumbang mahram yang sedang hangat diperkatakan ini? Mohon jelaskan. InsyaAllah, benarkah saya meneruskan forum ini pengerusi? Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membendung kejadian sumbang mahram ini dari terus berleluasa. Antaranya adalah dengan mengukuhkan institusi keluarga, dengan meluangkan masa bersama dengan anak-anak dan menguasai segala tindak tanduk mereka. Mereka juga boleh melakukan aktiviti ibadah yang sihat bersama-sama. Menitik beratkan pendidikan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu, mempraktikkan ajaran agama yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Seterusnya mengadakan aktiviti khas seperti program ceramah atau kursus khas tentang keibuapaan dan tanggungjawab, memberikan kemahiran keibuapaan yang secukupnya untuk pasangan suami isteri, mengadakan pusat rujukan khidmat berterusan yang merupakan tempat di mana pasangan muda membuat rujukan tentang perkahwinan dan keibuapaan, mengadakan khutbah nikah yang khusus untuk menimbulkan keinsafan di dalam diri seorang lelaki dan memperingatkan tentang tanggungjawab dirinya terhadap isteri, anak-anak dan juga anak-anak diri yang sepatutnya dilindungi olehnya. Langkah berikutnya adalah memberi pendidikan seks yang sewajarnya di sekolah dengan memberi penekanan kepada pengenalan bahagian badan, penjagaannya, pengawalannya dan mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan wanita serta cara-cara menjaga diri daripada sebarang gangguan seksual. Selain itu, pelibatan dan kerjasama dari agensi kerajaan atau bukan kerajaan dalam usaha menjayakan strategi membendung sumbang mahram
Antaranya seperti rancangan bersepadu yang membabitkan perumahan, pendidikan dan kemudahan prasarana untuk membendung gejala sosial dari terus berleluasa. Ini termasuklah rumah berbilik 3 untuk keselesaan penduduk, sama ada yang berpendapatan rendah ataupun yang sebaliknya, di samping penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat untuk pesalah sumber mahram dan juga undang-undang untuk melindungi masa. Sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada pengurusi. Okey, terima kasih ahli panel kedua kita, iaitu Saudara Hairul, atas perkongsian yang telah dilakukan sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pendapat Hairul bahawa mangsa sumbang mahram perlu kita bantu untuk kembali kepada siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Seterusnya, bolehkah saya mengetahui punca berlakunya aktiviti sumbang mahram? Sila jelaskan, ahli panel yang betul. Terima kasih saudara pengurusi. Terdapat pelbagai punca yang mendorong berlakunya gejala sumbang mahram ini. Antaranya ialah keimanan yang lemah dan gagal mengawal nafsu. Mereka yang mempunyai sikap suka membuat di samping cara pemakaian yang boleh menggugat kaum Adam ini, terutamanya lelaki yang gagal berhubung dengan menyalurkan naluri serta nafsu secara formal, lelaki yang kerap mengalami tekanan emosi akibat perasaan rendah diri, taksub pada seks, keinginan seks yang tidak tercapai dengan pasangannya akan menyebabkan berlakunya kes sumbang mahram ini. Punca seterusnya ialah tidak mengamalkan kehidupan yang disyariatkan oleh Islam. Pengetahuan agama yang cetek akan kurang penghayatan agama dalam diri individu masyarakat ini juga telah mempengaruhi gejala sumbang mahram ini. Penerapan ajaran agama Islam dalam diri masyarakat dan di kalangan ahli keluarga perlu dititik beratkan dari masa ke semasa dan perlu diambil tindakan yang serius. Anak-anak perlu dididik mengenai nilai-nilai kehidupan dan agama yang perlu dipatuhi. Sejak dari kecil lagi, bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, pertambahan masalah ini turut disertai oleh perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Lambakan bahan-bahan ucap turut mempengaruhi pemikiran dan psikologi para remaja yang mempunyai perasaan ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru. Mereka dengan mudah memperoleh bahan-bahan ini di internet dan malah ia turut dijual secara meluas di premis-premis perniagaan. Kemudahan internet dan teknologi maklumat juga telah disalahguna oleh golongan remaja ini. Bahan ucap yang diperoleh akan dijadikan sumber dan mereka akan cuba mempraktikkan apa yang telah mereka lihat ke dalam kehidupan sebenar mereka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pengurusi kita. Saya setuju dengan Saudara Syamil tadi atas perkongsiannya tadi. Seterusnya, apakah kesan gejala sumbang mahram terhadap perspektif mangsa itu sendiri? Mohon perjelaskan, Saudara Hairul. Terima kasih kepada pengurusi kita di atas soalan yang sungguh menarik itu tadi. Mangsa sumbang mahram adalah individu pertama sekali yang akan mendapat kesan dalam dirinya. Masa akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain dan ini menjadikan hubungan kekeluargaan mereka semakin renggang. Kemesraan yang dulu sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup masa khasnya. Masalah sumbang mahram yang kebanyakan melanda kaum Melayu memberi kesan tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum lain. Sumbang mahram boleh dikatakan seperti peribahasa haruang makan anak. Anak yang tidak bersalah itu turut mengalami kesan psikologi yang tinggi akibat daripada kesan kebencian yang tumbuh dalam hatinya manakala perasaan hormat kepada kaum lelaki akan hilang. Seterusnya, mereka akan menghadapi gangguan atau bermasalah dalam perkembangan psikologi mereka. Dengan rasa rendah diri, ada yang menjerumuskan diri mereka kepada gejala tidak sihat seperti menjadi pelayan di kelab-kelab malam, menjadi bosya, penagih dadah dan pelbagai lagi. Paling menakutkan sekiranya kesan daripada sumbang mahram ini
Masa sumbaran ini mengandung, mereka akan menanggung malu untuk berhadapan dengan keluarga dan masyarakat terhadap kandungan tersebut. Bagi yang menggugurkan kandungan itu akan memikirkan dosa yang dilakukan, tetapi yang melahirkan kandungan tersebut timbul masalah dari segi status kekeluargaannya. Itu sahaja daripada saya kembalikan kepada moderator forum. Terima kasih atas fokusan itu tadi. Sedang kita asyik berdiskusi tentang Sumbang Mahram. Terdapat satu soalan daripada penonton kita, iaitu daripada saudara Asnirul. Dia berkata, apakah hukuman kepada bersalah laku Sumbang Mahram? Okey. Sila penjelaskan saudara Syamil. Oleh kerana di negara Malaysia kita mengikut mazhab Syafi'i, hukumannya adalah 100 kali sebatan jika sekiranya pelakunya masih lagi belum pernah merasai persetubuhan dari nikah yang sah. Jika sudah merasai persetubuhan dari nikah yang sah, hukumannya adalah rejam hingga mati. Itu saja saya. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel sekalian yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada ahli panel kita tentang isu Sumbang Mahram pada masa kini. Tuntasnya, kita sebagai umat Islam mestilah berganding bahu dalam membantras Sumbang Mahram. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu Sumbang Mahram pada masa kini. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan ilmu yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum kami ini. Maaf atas kekhilafan saya. Jika saya terlanjur kata-kata, maafkan saya dan tegurlah saya. Segala yang baik datang daripada Allah Jalla. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.